Didik TV KPM. Kerajaan Khulafa' Rashidin merupakan kerajaan yang hebat dan mantap. Jadi rugilah kalau kita tak ambil iktibar di sebalik kejayaan-kejayaan kerajaan Khulafa' Rashidin. Jadi pada segmen kali ini kita nak belajar apakah iktibar yang boleh kita pegang dalam kehidupan kita sebagai panduan dalam kehidupan. Okey, Ustaz Amri, apa iktibar di sebalik kejayaan kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin? Okey, baik. Terima kasih Luqman Hakim. Antara iktibar yang kita boleh ambil daripada kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin. Sebenarnya kita ambil iktibar ni daripada semua kerajaan. Betul. Bermula dengan kerajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti dengan Khulafa' Ar-Rashidin. Diikuti dengan Bani Umayyah, kerajaan Abbasiyah dan juga kerajaan Uthmaniyah. Betul. Jadi semua ini kerajaan yang tertubuh yang kita belajar tentang sejarah ni, kita kena ambil iktibar daripadanya. Antaranya kita lihat mencontohi kepimpinan yang ada pada kerajaan-kerajaan Islam. Kalau kerajaan Islam pada zaman kerajaan Uthmaniyah ada 37 orang pemimpin. Khulafa' Ar-Rashidin ada 4 orang pemimpin. Kita kena ambil iktibar daripada mereka ini dengan apa? Dengan cara kita lihat pada akhlak mereka dulu. Betul. Sebab dalam hadis Rasulullah menyebut kullukum ra'in, tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Betul. Maka semua itu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Dalam hadis Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh al-imamul adil. Nabi menyebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah ini antaranya ialah pemimpin yang adil. Masya Allah. Itu antara pemimpin yang adil itu menjadi iktibar kepada kita. Ya. Okey, silakan Man. Saya nak tanya satu soalan. Boleh Ustaz? Okey, berkaitan dengan kepimpinan ni. Ya. Apa yang kita boleh ambil iktibar daripada khususnya tentang perpaduan ni? Betul. Kalau kita lihat dahulu zaman kepimpinan Khulafa' Ar-Rashidin, mereka sangat menekankan perpaduan lagi-lagi antara umat Islam, Ustaz. Jangan bagi berpecah belah. Sebab kalau kita bersatu padu, maka kita boleh perbaiki dari sudut ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, Ustaz. Ya, betul. Sangat betul. Luqman Hakim. Tahniah. Jawapan yang sangat mantap. Jadi kita nak tanyalah daripada murid kita yang ada Google Meet ni, dalam Google Meet, berkaitan dengan iktibar. Siapa-siapa agak-agaknya boleh ya. Siapa? Okey, silakan. Najman Naim. Silakan. Najman, silakan. Iktibar yang kita boleh ambil daripada antara iktibar pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin ialah kita hendaklah mencintai kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Okey, jawapan yang terbaik, sangat baik, terbaik. Ya. Dan antara yang lain iktibar yang kita boleh. Terima kasih Najman Naim. Antara yang lain yang kita boleh ambil iktibar daripada pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin ialah usaha dakwah kita. Betul. Usaha dakwah berterusan. Di peringkat mana sekalipun, sebagai seorang doktor, cikgu, guru agama, pendakwah, semua itu kena dakwah secara berhikmah dan ikut cara yang terbaik, yang tersendiri. Antara kita boleh ayat yang mengatakan bahawa kita ni kena berdakwah secara hikmah, agak-agaknya apa mana? Yang saya teringat, Ustaz, ud'u ila rabbika sabilil bil hikmah. Sabili rabbika bil hikmah. Ya, dengan cara yang hikmah, yang berhikmah. Betul. Cara yang terbaik. Itu antara usaha dakwah kita untuk meningkatkan ataupun untuk mengembangkan, menyebarkan syiar Islam ni ke seluruh dunia. Itu antara iktibarnya. Dan seterusnya, iktibar daripada pemerintahan ini ialah untuk mengukuhkan perpaduan dan seterusnya. Jika kita ada kepakaran, kita ada baiki kereta, pilot, kita ada doktor, kita ada jurutera, semua itu kepakaran. Betul. Jadi kita sumbangkan kepakaran ini untuk membina, untuk membangunkan negara kita berlandaskan syariat Islam. Itu antara iktibar yang kita boleh ambil daripada kepimpinan ataupun sejarah Khulafa' Ar-Rashidin. Contoh kepimpinan yang kita ada ni. Ada apa ni yang Luqman Hakim boleh bagi contoh ataupun apa-apa yang berkaitan dengan kepimpinan ni? Kalau kita lihat kepimpinan ni, antara benda yang perlu kita tekankan, bak kata Ustaz tadi, kepakaran. Sebab kadang-kadang kita semua tak pakar dalam semua bidang. Mungkin kita pakar dalam bidang
penulisan, tidak pada bidang pembaikan motor dan sebagainya, maka kita lantik orang yang pakar untuk buat kerja tersebut. Ya. Itulah yang katakan bijaksana. Betul ke Ustaz? Bijaksana, betul. Bijaksana. Kita semua tidak pakar dalam semua bidang. Betul. Memang sangat betul apa yang dikemukakan oleh Luqman Hakim tadi. Kita tidak pakar dalam semua bidang. Jadi kita ada pakar bidang tersebut, kita gunakan kepakaran itu untuk membangunkan umat Islam ataupun untuk memimpin negara kita, untuk diri kita sendiri juga. Itu antara intibar yang kita boleh ambil. Ya. Dan kita ambil intibar. Ini konsep bagaimana kita nak melihat tentang intibar ni, iaitu kita hendaklah mulakan dengan kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama. Mengutamakan sejahtera agama dulu. Ya, kemudian rakyat dan negara. Diletakkan agama dulu di depan. Okey, yang keduanya, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain. Dan yang ketiganya, sebagaimana disebut tadi, kita hendaklah menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam dapat disebarluaskan ke seluruh alam. Dan seterusnya, kita hendaklah menyumbang kepakaran untuk pembangunan dan kemajuan negara. Jadi, murid yang ada dalam Google Meet kita ni, kita nak tanyalah, ya, dalam kalangan ni siapa yang boleh agak-agak yang boleh jawab soalannya, jelaskan iktibar daripada kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Siapa nak jawab? Okey. Okey, silakan Fasha, silakan. Dapat diambil daripada pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin ialah kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Dan seterusnya, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain. Okey, jawapan yang sangat baik daripada Fasha. Ya, Contohi Fasha. kepimpinan. Terima kasih, Syafa. Ya. 5 bintang untuk Fasha. 5 bintang 5 untuk Fasha. bintang untuk Fasha. Tahniah. Jawapan yang sangat baik. Tepat sekali. Yang pertama sekali kita lihat contohi kepimpinan. Kepimpinan yang ada dalam kerajaan itu kita mencontohinya. Kemudian kita kena mengukuhkan perpaduan dalam kalangan kita. Umpama sejarah hijrah. Betul. Boleh tak Man ceritakan sikit sejarah Antara hijrah? Ansar dan Muhajirin. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Antara Ansar dengan Muhajirin. Nabi satukan mereka dulu untuk membangunkan negara Islam itu dan menggiatkan usaha dakwah, dan akhir sekali kita menyumbangkan kepakaran mengikut kepakaran yang ada pada seseorang itu. Okey, baik. Tahniah kepada Fasha atas jawapan yang betul. Dan apakah rumusan terakhir untuk segmen ini, Ustaz? Okey, rumusan yang terakhir. Kita belajar tentang sejarah Islam. Kita ada negara pemerintahan Islam, era pemerintahan Islam. Ada 5 kerajaan yang terkenal itu, dan seterusnya kita belajar tentang ciri kepimpinan, pencapaian dan intibar yang kita ambil daripada kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Jadi marilah sama-sama murid-murid semua dan semua yang ada, semua yang menonton pada kali ini, supaya kita kembali ke jalan Allah dengan menjadikan diri kita ini sebagai seorang pemimpin yang baik, seorang manusia yang baik, seorang yang menuju kepada jalan Allah, jihad pada jalan Allah. Kesimpulannya begitulah, Luqman Hakim. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Amri. Dan bagaimana Ustaz menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Okey, prestasi murid-murid kita hari ini semuanya cemerlang. Cemerlang. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Baik. Dan di manakah juga Ustaz murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, murid-murid kita dapat latihan pengukuhan di Pelantar Delima KPM. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kita, Ustaz Amri, yang sudi bersama dengan kita, dan juga kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Norziana binti Yof, dan tidak dilupakan juga murid-murid dalam talian dan yang menonton dari rumah. Akhir kata, saya Luqman Hakim mohon izin undur diri. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.